barisan pemimpin Pakatan Rakyat. Kalau adanya bekas-bekas prajurit di sini, gembur tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasihi. Sebelum saya menyampaikan, saya ada 7 minit, jadi saya cuba muatkan dalam 7 minit. Kalau tidak, saya minta maaf, jangan bagi saya penalti. Saya tahu selalu orang tak surat bagi penalti. Sebelum saya sampaikan hasrat saya sebagai seorang pesara, saya ingin ucapkan tahniah pada pimpinan Pakatan Rakyat. Kerana saya melihat manifesto yang telah dibentangkan ini satu manifesto yang telah dipikir secara dalam. Ya. Saya juga berpandangan manifesto yang telah dibentangkan adalah sebuah manifesto yang bukan saja retorik, tapi ada disertakan dengan action plan dia. Dan saya juga berpandangan manifesto yang telah dibentangkan adalah sebuah manifesto yang ingin mengangkatkan martabat rakyat-rakyat Indonesia. Saya terpaksa kawal emotion saya apabila saya tengok manifesto. Saya sebagai pesara Angkatan Tentera ingin menyampaikan hasrat saya dan hasrat kebanyakan anggota tentera dan hasrat bekas tentera kepada Pakatan Rakyat. Banyak penyelewengan, kesalahgunaan terhadap peruntukan kerajaan untuk Angkatan Tentera telah disalahgunakan. Saya telah menjelaskan ini di dalam press conference saya dan kemana saja saya pergi, saya ulang-ulangkan ini supaya rakyat tahu. Dan saya tak akan bentangkannya di sini kerana saya rasa masa itu sangat pendek. Tetapi yang saya ingin mencadangkan adalah digandakan usaha kerana kepincangan dalam membina Angkatan Tentera yang kukuh disebabkan penyelewengan-penyelewengan ini yang menjejaskan keupayaan tentera untuk menjamin pertahanan negara. Saya mencadangkan supaya usaha menukar ganti ataupun overhaul cara mengurus, mengendali dan mentadbir Angkatan Tentera dengan satu sistem yang lebih terbuka, menumbuhkan kepada sistem mesyuarah dalam membuat keputusan penting dan menghapuskan sistem autokratik dan pemusatan decision making yang dipraktikkan di Kementerian Pertahanan. Ini menyebabkan menggalakkan keadaan di mana korupsi dan salah guna ini berlaku. Keduanya, saya mengutarakan supaya Pakatan Rakyat menjamin akan pembangunan Angkatan Tentera yang seimbang seperti yang telah digariskan di dalam rancangan pembangunan Angkatan Tentera jangka panjang. Ini telah digariskan. Bukan merubah-rubah dan memilih senjata-senjata yang mereka ingat boleh dibeli menguntungkan hanya segelintir kumpulan di dalam angkatan di dalam MINDEF. Thank you. Ya, Bu. Mengurus pembangunan
angkatan tentera secara efisien ataupun perbelanjaan secara efisien, khususnya di dalam sistem perolehan persenjataan dan peralatan. Melalui satu sistem yang transparan yang mengoptimalkan wang peruntukan dan sekaligus menghapuskan ruang-ruang untuk korupsi dan salah guna. Ketiganya, menambah baik usaha ke arah kebajikan, ke arah meningkatkan kebajikan. Anggota-anggota tentera yang masih bersara ataupun yang telah bersara menerusi perkara-perkara berikut. Pertamanya adalah pembangunan prasarana yang moden bagi anggota-anggota bujang, bagi anggota-anggota yang masih berkhidmat. Ini termasuklah barek-barek bujang, termasuklah rumah-rumah keluarga yang komplit dengan furniture-furniturnya, meningkatkan taraf prasarana seperti dewan makan, pusat perubatan, tempat rehat dan yang lain-lain. Kerana ini dapat mewujudkan satu suasana di mana angkatan tentera boleh melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Kalau ini tidak dibuat, saya rasa taraf angkatan tentera akan sentiasa tidak kukuh. Tidak lupa juga, saya rasa usaha untuk membaiki skim pencen, saya telah ternampak bahawa ada rancangan-rancangan untuk membaiki skim pencen dan juga skim gratuity dalam angkatan tentera. Tidak kurang pentingnya juga usaha untuk membantu anggota tentera dalam transisi daripada menjadi seorang angkatan tentera menjadi kepada seorang awam, dengan membantu mereka memberi kepakaran yang sesuai dan menemukan mereka kepada tempat-tempat pekerjaan yang baru. Ini adalah amat tidak diberi perhatian. Jadi saya harap Pakatan Rakyat akan mengusahakan usaha ini. Saya juga ingin melihat Pakatan Rakyat menjaga kebajikan anggota-anggota yang telah bersara, termasuklah bantuan-bantuan di dalam, khususnya dalam bantuan-bantuan persekolahan anak-anak mereka, kerana banyak anak-anak mereka yang terganggu persekolahannya kerana disebabkan sentiasa berpindah merata-rata. Menggandakan bantuan kepada anggota-anggota bekas tentera yang berkurang upaya disebabkan perkhidmatan, dan juga mengadakan memberi perhatian kepada anggota-anggota bekas angkatan tentera di dalam keadaan bencana alam, kerana saya tahu ramai di antara mereka tidak mendapat apa jua bantuan semasa bencana alam. Saya harap apa yang saya kemukakan ini, apa saya ujurkan ini dapat diambil tindakan dengan secara serius, supaya kita dapat membina sebuah angkatan tentera yang seimbang, yang efektif. Saya ingin sedikit, saya telah pun banyak kali menasihatkan Datuk Seri Anwar tentang perkara ini. Kita kena sedar bahawa peranan yang dimainkan oleh tentera, saya tak mau cerita pasal peranan ini, tapi saya nak sendiri menerangkan apakah purpose atau gunanya wujudnya angkatan tentera. Kerana ini satu persoalan yang jarang-jarang orang bincangkan. Saya telah menyatakan, dan saya harap pimpinan barisan pimpinan Pakatan Rakyat akan mengambil perhatian, bahawa angkatan tentera wujudnya, purpose of its existence is to give the leadership of the country an option di dalam waktu krisis. Sekiranya kalau kita tidak mempunyai satu angkatan tentera yang kuat, kita akan sentiasa menyelesaikan krisis
dengan secara diplomasi atau ke PBB. Kita tidak ada kekuatan untuk mengambil option yang kadang-kadang efektif sekiranya diguna, iaitu menggunakan tentera sekiranya tentera tidak berupaya melaksanakannya. Umpamanya seperti masalah di South China Sea, kita menghadapi tuntutan-tuntutan yang bertindih. Sekiranya kita tidak kuat, kita akan sentiasa dibuli dan kita tak dapat menjamin teritorial water kita. Jadi ini adalah penting. Inilah amat penting untuk difahami. Saya tahu banyak antara peserta-peserta di sini dan rakyat amat gelisah tentang apa yang akan berlaku sekiranya Pakatan Rakyat menang. Bagaimana keadaan keamanan negara boleh dijaminkan? Ataupun soalannya, adakah keamanan negara akan terjamin sekiranya berlaku keadaan sedemikian? Saya ingin ingatkan daripada pengalaman saya yang telah berkhidmat selama 36 tahun bahawa intelligence daripada pihak tentera dan pihak polis bekerja. Mereka, satu daripada assessment dia adalah, tidak, saya percaya dia telah membuat assessment bahawa PR akan menang. Dari itu, saya percaya mereka telah mewujudkan rancangan bagaimana mengawal keamanan sekiranya PR menang. Dan sekiranya ini berlaku, mereka akan menjalankan plan ini. Dan saya rasa ini tidak akan diabaikan. Saya tak jangka bahawa negara ini akan menghadapi satu revolusi kerana rakyat kita bukan berbudaya melaksanakan revolusi. Saya rasa kalau kekecauan nak dilakukan hanya adalah di segelintir kecil yang irrational melaksanakan kekecauan dan bukannya di seluruh negara. Saya ingin memberi jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, angkatan tentera kita adalah sebuah angkatan tentera yang profesional. Saya ingin tegaskan dengan secara baik-baik, organisasinya adalah apolitical. Dan saya ingin juga menjaminkan angkatan tentera kita adalah taat kepada Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya pemimpin Pakatan Rakyat dipanggil untuk mengangkat sumpah dan mengambil alih kerajaan, saya yakin bahawa angkatan tentera akan berada di belakang pimpinan yang baik. Saya harap statement saya ini dapat sedikit membantu meredakan keadaan, dan saya yakin dan kita berdoa kepada Allah, negara akan sentiasa aman, tentera. Saya berharap kali ini kita akan mendapat melihat wujudnya sebuah pemimpin, sebuah kuasa pemerintahan yang lebih adil, yang memperjuangkan hak rakyat. Sekian. Wabillahi taufiq.